Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejahtera. Pada kali ini, cikgu akan bincangkan kadar tindak balas. Ini merupakan versi ekspres bagi kadar tindak balas dalam bab 7 Kimia KSSM bagi tingkatan 4. Mula-mula sekali kita tengok maksud kadar tindak balas. Maksud kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan atau hasil per unit masa. Okey. So untuk perubahan ini maksudnya adalah pertambahan ataupun pengurangan kuantiti. Untuk kuantiti pula selalunya kita akan gunakan contohnya macam adisim ataupun eksperimen yang baru kita buat baru ni adalah isi padu, okey. Isi padu gas karbon dioksida. Manakala masa pula kita akan ambil sama ada kita gunakan unit saat, minit, hari, bulan bergantung kepada kecepatan sesuatu masa tindak balas lah. Tapi selalunya macam yang baru kita buat eksperimen kita gunakan masanya dalam unit saat. Okey, seterusnya kita tengok graf kadar tindak balas. Ini merupakan contoh graf yang menunjukkan kadar tindak balas. Di antara ini eksperimen yang kita buat hari tu kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. So untuk tindak balas ini dia akan menghasilkan kalsium klorida, air dan juga gas karbon dioksida. Okay. So untuk eksperimen ini yang menentukan yang kita boleh ukur dalam penentuan kadar tindak balas adalah karbon dioksida. Kenapa? Sebab kalsium klorida ini merupakan garam yang larut. Kita tak boleh ukur apa-apa pun. Nak ukur isi padu dia macam mana sebab dia dah bercampur dengan air. Jadi yang boleh kita ukur adalah isi padu karbon dioksida yang dibebaskan. Sebab itu kita gunakan biuret untuk ukur isi padu dia lah. Sebab yang lain kita tak boleh ukur. So ini merupakan graf yang terhasil daripada tindak balas itulah. Sebab masa eksperimen hari itu kamu ada catat masa kan. So inilah kita plotkan dalam bentuk graf dapatlah bentuk macam ni. Kalau kamu dapati kat sini ada dua graf kita plot sekali. Selalunya graf kadar tindak balas dia akan bagi dua sekali, terutamanya bila tindak balas itu kita nak bandingkan kadar dia. So dalam kes ni kita ada graf 1 dan juga graf 2. Okay. So graf 1 ini satu dululah. Okay. So graf 1 ini diwakili oleh tindak balas ketulan. Okay. Yang ini tindak balas ketulan. Manakala graf yang kedua ini dia mewakili tindak balas menggunakan. Okay. So, mula-mula sekali cikgu nak terangkan apa yang diwakili oleh graf. Okay, dalam graf kita nak tengok dua perkara. Yang pertama kita nak tengok ketinggian graf. Yang kedua kita nak tengok kecerunan graf. Okay. Dalam kes ini ketinggian graf adalah sama. Graf 1 dan graf 2 ketinggian maksimum dia adalah 420. Okay. So ketinggian ini mewakili isi padu ataupun kuantiti hasil ataupun kuantiti bahan tindak balas. Okay, dalam kes ni kita pakai kuantiti hasil lah. So ketinggian ini mewakili isi padu. Okay. Kenapa ketinggian graf ini sama? Sebab kedua-dua eksperimen ini menggunakan jisim yang sama. Okay. Kerana kuantiti hasil bergantung kepada kuantiti bahan yang kita guna. Kalau kuantiti bahannya sama, maka kuantiti hasil sepatutnya adalah sama. So, sebab itu ketinggian graf adalah sama. Sebab ketinggian graf dipengaruhi oleh kuantiti bahan yang kita guna. Dalam kes ni kita malangkan kuantiti bahan. Tapi yang berbeza adalah kecerunan graf. Sebab kecerunan graf ini mewakili kadar tindak balas. Okay. Kita dapati antara graf 1 dan juga graf 2, kecerunan graf 2 adalah lebih tinggi, lebih cerun. Betul? Graf 1 lebih landai. So, konsepnya di sini adalah semakin cerun sesuatu graf itu, semakin tinggi kadar tindak balas. Sebab itu kita
nak kira kadar tindak balas, kadang-kadang kita diperlukan untuk mengira kecerunan graf. Jadi kat sini kita dapati bahawa graf 2 lebih cerun. So ini bermaksud bahawa kadar tindak balas di eksperimen 2 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okey, seterusnya kita tengok penentuan kadar tindak balas. So, untuk penentuan kadar tindak balas tadi, kita dah tahu bahawa kita akan gunakan rumus kadar tindak balas sama dengan, dalam kes ini kita akan pakai isi padu bahagi dengan masa. Okey, so sebelum ni cikgu bagi tahu kan bahawa kadar tindak balas di graf yang kedua adalah lebih tinggi berbanding graf nombor 1. Kita tengok pencerunan kan. Jadi kali ni cikgu nak buktikan dengan pengiraan. Okey. So untuk isi padu, kita akan gunakan isi padu yang samalah 420 sebab kedua-duanya pun menghasilkan 420 cm padu karbon dioksida. Okey, yang berbeza adalah masa berakhir dia. Kita akan tengok masa bila tindak balas berakhir itu adalah pada mula-mula graf menjadi datar. Okay, bila graf mendatar ni maksudnya tindak balas sudah selesai. Jadi kita tarik garisan dia ke bawah. Okey, yang ni adalah untuk graf yang kedua, yang ini untuk graf yang pertama. Jadi kita kira satu-satulah. Okey, untuk yang pertama, satu dulu lah kan. Okay, yang nombor 1, dia punya isi padu adalah 420 bahagi dengan masa berakhir. So, masa dia berakhir adalah di sini. Kita anggapkan lebih kurang 170. Okey, 170. Okay, jangan lupa tulis unit sentimeter padu, sentimeter padu per masa. So, kita dapat kadar tindak balasnya adalah 2.47 cm padu negatif 1. Okey. Manakala untuk yang kedua pula, kadar tindak balasnya, isi padunya pun sama, 420 cm padu. Cuma masanya adalah berbeza lah. Okey, masa dia kita tengok kat sini anggarannya lebih kurang 100. Dalam kes ni kita pakai anggaran lah sebabnya tak ada graf, kita grafkan. So, bahagi dengan 100 saat. So, kita dapatlah potong-potong. Dapatlah 4.2 cm padu saat negatif 1. So, melalui perkiraan pun kita dah tengok bahawa kadar tindak balas yang kedua adalah lebih tinggi berbanding kadar tindak balas yang pertama. Okay. Untuk yang cikgu hitung ni adalah kadar tindak balas purata. Purata ni maksudnya keseluruhan lah. Sebab sebenarnya dalam penentuan kadar tindak balas, kita ada kadar tindak balas purata, kadar tindak balas tertentu. Jadi yang cikgu tekankan di sini adalah kadar tindak balas purata lah. Untuk kadar tindak balas tertentu, cikgu akan ajar di lain hari. Okey. Terusnya kita tengok faktor yang meningkatkan kadar tindak balas. Okey, ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama adalah saiz bahan yang kecil. Bagi contoh yang paling mudah, contoh situasi sate lebih cepat masak berbanding dengan beef stick. Okay? Sebab saiz sate lebih kecil berbanding beef stick. Okay. Keduanya adalah suhu yang lebih tinggi. Contoh paling mudah kalau kita buat air. Gula akan lebih cepat larut dalam air panas berbanding dengan air yang sejuk. Seterusnya adalah kepekatan bahan yang tinggi. Yang bahan yang tinggi ni kita boleh bagi contoh dalam kehidupan seharian, baju lebih bersih apabila kita menggunakan pencuci yang lebih pekat. Contoh kita basuh pakai air lemuk pekat banding kalau kita beli sabun dekat kedai RM2 kan. Ini sebab kepekatan bahan yang tinggi. Yang keempat adalah tekanan yang lebih tinggi. Contohnya daging lebih cepat lembut kalau kita rebus dalam noksa periuk tekanan berbanding kalau kita guna periuk biasa. Kalau kita guna noksa tu mungkin setengah jam dah lembut. Kalau kita pakai periuk biasa dekat 2-3 jam barulah daging boleh lembut. Dan akhir sekali adalah kehadiran mangkil. Seterusnya kita tengok teori pelanggaran. Dalam teori pelanggaran, untuk membolehkan suatu tindak balas berlaku, zarah bahan tindak balas perlulah yang pertama berlanggar antara satu sama lain. Yang kedua, berlanggar dalam orientasi yang betul. Contohnya kalau macam accident nak bagi mati, kita berlanggarlah depan-depan. Kalau tak berlanggar buntut, mati.
Macam itulah kita katakan melanggar dalam orientasi yang betul. Dan yang terakhir sekali, mencapai tenaga pengaktifan. So, seterusnya kita tengok bagaimanakah teori pelanggaran digunakan dalam menerangkan satu-satu faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas. Okay, so tadi kita baru belajar bahawa kadar tidak balas dipengaruhi oleh 5 faktor, iaitu saiz bahan, kepekatan bahan, tekanan, suhu campuran dan juga mangkit. Okay, dan kita baru belajar tadi menggunakan teori pelanggaran bahawa syarat untuk berlakunya tindak balas ada 3. Okay. So, kalau kita tengok, selalunya soalan ni kalau ikut SPM yang terdahulu KPSM, tiap-tiap tahun wajib keluar soalan bertanyakan mengenai teori pelanggaran. Cuma yang berbezanya adalah faktor apa. Okay. So, teori pelanggaran ni kalau kamu tengok soalan ni selalunya keluar 4 markah. Bergantung pada faktor lah. Kalau suhu campuran dia 5 markah. Kalau yang lain 4 markah. Markah datang daripada mana? Yang cikgu dah letak poin-poin ni, ni semua markah. Kalau kamu tengok 5-5 faktor ni, poin yang ketiga terakhir adalah sama. Semua sama. Okay. Yang berbeza adalah poin pertama dan untuk suhu campuran adalah poin yang kedua. Okay. Kita tengok satu-satu lah. Mula-mula kita tengok saiz bahan. So, untuk saiz bahan kita tahu lagi kecil saiz bahan, lagi tinggi kadar tidak balas. Okay. So, kenapa? Sebab apabila semakin kecil saiz bahan, maka semakin besar luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran. So, contohnya macam daging tadi. Kalau daging kita potong kecil-kecil, lagi banyak kawasan terdedah yang terdedah kepada pelanggaran. Jadi, semakin cepatlah daging itu akan masak. Okay. So, apabila semakin besar luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran, maka frekuensi pelanggaran. Okay, frekuensi pelanggaran ini maksudnya kekerapan pelanggaran. Ini adalah syarat pertama kan? Syarat pertama untuk membolehkan tindak balas berlaku. Okay. So, frekuensi pelanggaran antara zarah akan meningkat. Okay. Apabila frekuensi pelanggaran pada zarah meningkat, maka frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah akan meningkat. Pelanggaran berkesan ni apa? Tadilah syarat kedua, iaitu pelanggaran mesti berlaku pada orientasi yang betul. Dan akhir sekali adalah kadar tidak balas akan meningkat. Okey. Seterusnya kita tengok faktor yang kedua, kepekatan bahan. So, kita tahu apabila semakin tinggi kepekatan bahan, semakin tinggi kadar tidak balas. Kenapa? Bila kepekatan bahan semakin tinggi, kadar tidak balas semakin meningkat. Kerana semakin tinggi kadar kepekatan bahan, semakin banyak bilangan zarah. Okay. So, apabila banyak bilangan zarah, frekuensi pelanggaran akan meningkat. Seterusnya, frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah-zarah akan meningkat dan akhir sekali kadar tidak balas akan meningkat. Seterusnya, kita tengok faktor tekanan. Kita tahu semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tidak balas. So, kenapa semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tidak balas? Sebabnya sama macam kepekatan bahan, iaitu semakin tinggi tekanan, semakin banyak bilangan zarah. Kenapa? Tekanan gas ini meningkat apabila kita mampatkan gas. Bila kita mampatkan gas, zarah-zarah akan jadi semakin rapat. Jadi, dalam satu-satu kawasan, bila zarah semakin rapat, maka bilangan zarah akan jadi semakin banyak. Bila bilangan zarah meningkat, maka frekuensi pelanggaran antara zarah akan meningkat. Seterusnya meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan dan akhir sekali meningkatkan kadar tidak balas. Okey, yang keempat kita tengok suhu campuran. Kita tahu bila suhu semakin tinggi, maka kadar tidak balas semakin tinggi. Jadi bila bila suhu semakin tinggi, yang menyebabkan kadar tidak balas semakin tinggi adalah tenaga kinetik zarah. Semakin tinggi suhu campuran, semakin tinggi tenaga kinetik zarah. Bila semakin tinggi tenaga kinetik zarah, maka semakin laju pergerakan zarah. Bila semakin laju pergerakan zarah,
frekuensi pelanggaran di antara zarah-zarah akan meningkat. Seterusnya, frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah-zarah akan meningkat. Dan akhir sekali, kadar tindak balas akan meningkat. Dan faktor yang akhir sekali kita tengok mungkin. So, mungkin ini agak berbeza berbanding daripada 4 faktor yang lain. Okay, sebab mungkin dia menggunakan syarat yang ketiga, iaitu tenaga pengaktifan. Mungkin ini dapat merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, cikgu akan terangkan lebih lanjut dalam pertemuan kita nantilah. Untuk kali ini kamu faham yang ini saja. Okay, so apabila tenaga pengaktifan tindak balas direndahkan, maka frekuensi pelanggaran antara zarah akan meningkat, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah akan meningkat, dan akhir sekali kadar tindak balas akan meningkat. Ingatkan sekali lagi ya, soalan ini bukan soalan wajib keluar, jadi kamu kena hafal. Okey? Dengan berakhirnya penerangan tadi, maka berakhirlah sudah video pada kali ini. Diharapkan kamu mendapatkan manfaat daripada video ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.